Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi man shalla alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diteruskan perkongsian penerangan dan penjelasan pada hari ini Sabtu 16 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 23 Oktober 2021 Masehi. Alhamdulillah, murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, objektif pengajaran ialah tiap-tiap murid dapat mengenal pasti tiap-tiap perkara dan juga tiap-tiap murid dapat memahami maksud tiap-tiap perkara. Dengan adanya aktiviti perkongsian dapatan untuk mencapai kepada dua objektif, dengan adanya aktiviti perkongsian dapatan murid melalui secara individu melalui perkongsian ataupun melalui perkongsian penerangan guru, dapatan secara individu melalui perkongsian soal jawab secara dalam talian, dapatan secara individu melalui perkongsian perbincangan secara dalam talian, dan dapatan secara individu melalui soal jawab secara bertulis. Alhamdulillah, murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkongsian pengajaran pada pelajaran Rasul pilihan itu Nabi Nuh AS, penerangan pada penjelasan cabaran dan tentangan terhadap Nabi Nuh AS. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikongsikan Nabi Nuh AS adalah antara nabi yang diutus ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh AS adalah nabi yang ketiga dari jumlah 25 jumlah rasul yang tersebut ataupun tercatat di dalam Al-Quran. Nabi Nuh AS adalah di antara nabi dan rasul yang mendapat gelaran Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh AS dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala rasul yang kedua daripada jumlah 5 Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh AS diutus ataupun dijadikan ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul ataupun menjadi pesuruh Allah kepada penduduk Armenia. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cabaran dan tentangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh AS adalah dari kaum Nabi Nuh AS sendiri dengan mengejek baginda dengan kata-kata yang kesat ataupun kata-kata yang keterlaluan. Dan ramai daripada kaum Nabi Nuh AS juga tidak mempercayai akan kenabian Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh AS juga mendapat cabaran dan tentangan, dituduh ataupun ramai kaum Nabi Nuh AS menuduh Nabi Nuh AS seorang pendusta, tidak benar pada perkataan, tidak benar pada perbuatan. Itulah cabaran dan tentangan Nabi Nuh AS hadapi. Ramai daripada kaum Nabi Nuh AS menuduh Nabi Nuh AS seorang pendusta, seorang yang tidak boleh dipercayai pada perbuatan dan juga pada perkataan. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Nuh AS tidak berputus asa, terus berusaha, tidak mengalah, terus menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh AS menerima cabaran dan tantangan dengan tidak berputus asa, terus berusaha dan terus menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh AS menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran dan tidak berputus asa lebih kurang 950 tahun lamanya. Nabi Nuh AS menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran lebih kurang 950 tahun lama Nabi Nuh AS menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh AS juga mengingatkan atau memberi peringatan kepada kaumnya akan pada perkara tentang balasan dan azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang tidak mengikut, tidak menerima akan ajaran Nabi Nuh AS, iaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan Nabi Nuh AS akan kepada kaumnya yang ingkar, akan diturunkan balasan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah peringatan Nabi Nuh AS kepada kaumnya yang ingkar, yang menentang, tidak menerima akan ajaran Nabi Nuh AS. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ingkar, yang tidak menerima dan menentang akan ajaran Nabi Nuh alaihi salam untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, masih berdegil, tetap berdegil, tidak menerima ajaran yang Nabi Nuh alaihi salam sampaikan, dan juga tetap menentang akan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara berdegil ataupun menentang akan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS, mereka yang ingkar juga berani mencabar ataupun meminta agar diturunkan azab ke atas mereka. Inilah perbuatan ataupun cabaran dan tentangan yang Nabi Nuh AS terima daripada kaumnya. Mereka yang ingkar, yang berdegil menentangkan ajaran Nabi Nuh AS, itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdegil dan tetap menentang. Malahan mereka berani mencabar, meminta agar diturunkan azab kepada mereka. Azab ialah siksaan, hukuman ataupun kesengsaraan. Diteruskan perkongsian murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun menyuruh Nabi Nuh AS untuk membina sebuah bahtera. Bahtera yang dibina atas perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Nuh AS ialah bahtera yang dibina 3 tingkat yang luar biasa besarnya. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Nuh AS, iaitu memerintahkan untuk membina sebuah bahtera 3 tingkat yang luar biasa besarnya. Okey, cabaran dan tentangan seterusnya ialah semasa Nabi Nuh AS membina ataupun semasa pembinaan bahtera yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Nuh AS.
adalah rintangan ataupun cabaran ataupun kepayahan yang Nabi Nuh AS hadapi sepanjang pembinaan bahtera yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Nabi Nuh AS dianggap gila oleh kaumnya yang ingkar. Nabi dianggap gila adalah disebabkan Nabi Nuh AS membina bahtera pada musim kemarau, musim kering, musim panas. Dan Nabi Nuh dianggap gila oleh kaumnya adalah disebabkan Nabi Nuh AS membina bahtera di atas bukit. Inilah sebab mengapa kaumnya yang ingkar, kaum Nabi Nuh AS yang ingkar, menganggap Nabi Nuh AS seorang ataupun dianggap gila disebabkan Nabi Nuh AS membina bahtera pada musim kemarau dan membina bahtera di atas bukit. Inilah sebab kaumnya menganggap ataupun dianggap gila kepada Nabi Nuh AS. Inilah rintangan, cabaran dan tantangan yang Nabi Nuh hadapi sepanjang pembinaan bahtera. Okay, murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah bahtera siap dibina atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh AS seterusnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersiap sedia bersama para pengikut baginda yang beriman, yang mengikut akan ajaran dakwah baginda, iaitu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan setelah bahtera siap, memerintahkan Nabi Nuh AS untuk bersiap sedia bersama para pengikut baginda yang beriman naik ke atas bahtera. Bersiap sedia dan naik ke atas bahtera. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Nuh setelah bahtera siap dibina. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab, siksa, hukuman, kesengsaraan, iaitu angin taufan yang kencang, yang kuat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab, siksa atau hukuman ataupun kesengsaraan kepada kaumnya yang ingkar, iaitu banjir yang dahsyat. Angin taufan yang kencang dan banjir yang dahsyat ada di antara azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Nuh AS yang ingkar, sehinggakan melanda muka bumi, sehinggakan meninggalamkan bukit bukau, sehinggakan meninggalamkan gunung ganang. Kemudian berlaku ataupun kedengaran jeritan yang menakutkan, dan juga banyak mayat yang terapung. Inilah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Nuh AS yang ingkar. Azab ataupun hukuman, siksaan, iaitu angin taufan yang kencang dan banjir yang dahsyat yang melanda muka bumi, sehinggakan meninggalamkan bukit bukau, meninggalamkan gunung ganang, dan kedengaran jeritan yang menakutkan dan banyak mayat yang terapung. Inilah siksaan hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kaumnya yang ingkar, kaum Nabi Nuh AS yang ingkar. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rintangan ataupun halangan yang paling menjadikan perasaan Nabi Nuh AS adalah kedegilan dan juga kederhakaan. Isteri baginda dan juga anak baginda yang bernama Kan'an. Kedegilan dan kederhakaan mereka menolak ajakan dan dakwah baginda, itu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rintangan ataupun halangan
kepayahan yang paling menyedihkan perasaan Nabi Nuh AS ialah kedegilan dan kederhakaan isteri baginda, dan juga kedegilan dan kederhakaan anak baginda bernama Kan'an yang menolak ajakan dan dakwah baginda untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintangan yang paling menyedihkan Nabi Nuh AS, kedegilan dan kederhakaan isterinya dan anak baginda bernama Kan'an yang menolak ajakan dan dakwah baginda Nabi Nuh AS. Murid yang dirahmati Allah, dalam keadaan huru-hara atau keadaan tidak tenteram, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan azab, siksaan, hukuman kepada mereka yang ingkar, iaitu taufan yang dahsyat dan banjir yang dahsyat yang melanda muka bumi. Nabi Nuh AS, murid dan rahmati Allah, masih lagi sempat berdakwah, mengajak, membawa dan sempat memujuk isteri baginda dan anak baginda Kan'an untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan huru-hara, Nabi Nuh AS, murid yang dirahmati Allah, masih lagi sempat berdakwah, membawa ataupun masih lagi sempat memujuk akan isterinya, isteri baginda Nabi Nuh AS dan anak baginda yang bernama Kan'an kali terakhir. Mereka tetap ingkar, tidak menerima, menolak akan ajakan dan dakwah Nabi Nuh AS beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya murid yang dirahmati Allah, isterinya dan anak baginda bernama Kan'an mati dalam kufur. Itu mati tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman pada rasulnya. Alhamdulillah, murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurna dan selesai perkongsian, pengajaran dan penjelasan pada pertemuan hari ini pada penerangan dan penjelasan Nabi Nuh AS, perkongsian penerangan dan penjelasan pada perkara cabaran dan tentangan terhadap Nabi Nuh AS. Saya harapkan penerangan dan penjelasan ini dapat diikuti dan dapat difahami, insya-Allah. Saya akhiri pertemuan dengan bacaan surah Al-Asr, la barakata suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.